Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pagi ini kita masuk kepada muka surat yang ke-80 yang masih lagi berkaitan dengan beriman dengan nama-nama dan sifat Allah. Kata penulis, adakah mengatakan Allah berada di atas arash membawa erti menetapkan tempat bagi Allah? Masalah ini merupakan masalah yang ditimbulkan oleh golongan ahli kalam untuk menafikan bahawa Allah itu di atas dan Allah tinggi di atas arasy-Nya. Kerana mereka mengatakan bahawa kalau kita mengatakan Allah tinggi di atas arasy-Nya, membawa makna Allah bertempat. Dan bila kita mengatakan bahawa Allah bertempat, kata mereka, kita telah pun menjisimkan Allah. Apatah lagi sebahagian daripada mereka mentafsirkan istawa itu dengan makna jalasa, duduk. Orang kita kata bersemayam, dan ada yang kata bersila lendik. Jadi tafsiran duduk adalah menyelisihi apa yang ditafsirkan oleh ulama ahli sunnah. Tidak ada nas yang sahih yang menunjukkan bahawa kalimah istawa membawa makna duduk di atas arash. Tidak sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada sahabat bahawa mereka mentafsirkan kalimah istawa dengan makna jalasa, duduk. Jadi kita kena tinggalkan tafsiran yang seperti ini. Kita tak kata duduk di atas arash. Kita kata sebagaimana yang sabit, tinggi di atas arash. Allah itu Al-Ali, yang maha tinggi. Di sini sebahagian daripada manusia cuba mengelirukan masyarakat dengan mereka mengatakan bahawa kalaulah kita mengatakan Allah di atas arasy-Nya, membawa makna kita menetapkan tempat bagi Allah. Jadi dengan itu mereka akan menarik umat Islam untuk mengingkari bahawa Allah tinggi di atas arasy-Nya. Hari ini kita akan bacakan keterangan untuk membantah dakwaan tersebut. Kata penulis, permasalahan ini merupakan perkara yang tidak pernah dibincangkan oleh generasi terbaik di kalangan salafus saleh. Artinya kita tak bincang kalimah tempat ini. Perkara yang tak dibincangkan oleh salafus saleh, tak disebutkan di dalam nas, maka jangan kita membahaskannya. Kerana ini akan menyebabkan manusia menyimpang daripada akidah yang betul. Sebagaimana yang saya jelaskan ataupun tegaskan banyak kali, dalam beriman tentang sifat Allah ini berkaitan dengan perkara yang gaib ini, hendaklah kita bercakap dengan perkara yang hanya ada dalam nas sahaja. Tak boleh kita cakap benda-benda yang tak ada dalam nas. Seperti kalimah tempat ini. Kalimah tempat ini tidak disebutkan dalam nas.
Kenapa hendak manusia membahaskannya? Kemudian kata dia, sebagaimana yang telah dijelaskan, umat Islam hendaklah beriman dengan nama dan sifat Allah sebagaimana yang datang di dalam nas. Perkara yang tiada di dalam nas tidak boleh mereka bahaskan kerana pengetahuan tentang Allah merupakan sebahagian daripada perkara yang ghaib. Hendaklah kita, artinya tidak diketahui melainkan dengan nas. Dengan arti kata lain, kita tidak menyebut Allah bertempat atau tidak bertempat kerana tiada nas yang menyatakan tentangnya. Tak ada nas yang beritahu masalah bertempat ataupun tak bertempat. Jadi kalimah yang tak dibahas, yang tidak ada dalam nas, jangan kita bahaskan. Sebenarnya ini hanyalah jerat syaitan untuk memesongkan manusia daripada beriktikad dengan iktikad yang betul. Dimasukkan kalimah-kalimah yang tak ada dalam nas, supaya sedikit demi sedikit manusia akan dapat dipesongkan daripada memahami nas dengan sebenar-benarnya. Oleh itu kita hendaklah mengikuti jalan salafus salih. Kalimah tempat ini mereka gunakan untuk menafikan bahawa Allah tinggi di atas arasnya. Allah di atas. Jadi kalau mereka bermaksudkan dengan kalimah tempat itu dengan maksud yang seperti ini, maka itu adalah batil. Ini yang mereka kehendaki. Mereka gunakan kalimah tempat ini untuk menafikan sifat Allah yang tinggi di atas arasy. Bukan mereka bermaksud hendak mensucikan Allah daripada berhajat kepada tempat. Kalau maksud hendak mensucikan Allah berhajat kepada tempat, tak mengapalah. Akan tetapi sebenarnya mereka bermaksud untuk menafikan bahawa Allah di atas. Allah tinggi di atas arasnya. Itu yang mereka kehendaki. Jadi hendaklah perkataan-perkataan yang seperti ini ditinggalkan. Untuk kita selamat dalam akidah kita, kita jangan bahas masalah tempat, bahas masalah arah. Jadi dengan itu kita akan selamat, insya-Allah. Punca penyimpangan itu bila kita membahaskan perkara yang tak ada dalam nas berkaitan dengan sifat Allah ini tadi. Memasukkan perkataan tempat ke dalam perbincangan tentang Allah telah membuka pintu penyimpangan di dalam akidah. Bila sebut tempat, maknanya apa? Maknanya manusia akan beranggapan bahawa Allah itu berhajat kepada tempat. Tak boleh. Jangan kita kata begitu. Jadi kita kena nafikan Allah berhajat kepada tempat. Kalau setakat itu tak mengapa. Yang menjadi masalah mereka menafikan apa yang Allah isbatkan, iaitu Allah tinggi di atas arasnya. Menafikan sifat ulu, tinggi bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang menyebabkan berlakunya penyimpangan. Membantah, menyanggah apa yang disebutkan di dalam nas. Perbuatan ini berpunca daripada tidak dapat memahami maksud firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Kita dah ceritakan apa maksud ayat ini. Tapi mereka ahlul kalam, mereka menggunakan ayat ini untuk menegaskan pegangan mereka yang batil juga. Mereka kata, Allah kata tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak boleh kata Allah mempunyai tangan, Allah di atas langit, Allah mempunyai mata. Semua tak boleh kata belaka.
Sedangkan perkara ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kerana mereka beranggapan bahawa bila mengisbatkan sifat ini artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Allah kata laisa kamitslihi syai'un. Mereka berhujah dengan ayat ini juga. Tapi fahaman mereka merupakan fahaman yang songsang. Tak betul. Bukan maksud laisa kamitslihi syai'un menafikan sifat yang Allah isbatkan tentang dirinya dalam Al-Quran dan apa yang Nabi isbatkan bagi Allah. Bukan itu maksudnya. Yang kita nafikan adalah Allah menyerupai makhluk. Itu sahaja. Sifat tetap kita kena isbatkan. Kerana ini dah diisbatkan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kita nafikan hanyalah mumasalah. Artinya sama. Sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu yang kita nafikan. Mereka tak faham seperti ini. Mereka golongan yang keliru. Orang yang membahaskan kalimah tempat sebenarnya telah membayangkan bahawa bila mereka mengatakan Allah berada di atas arasy, jangan lupa ya, potong kalimah berada. Apabila mereka mengatakan Allah di atas arasy, membawa erti Allah bertempat. Itu apa yang mereka bayang. Mereka yang bayang begitu. Kalau mereka faham laisa kamitslihi syai'un, selesai masalah. Ini mereka membayangkan, kalau kata Allah di atas arasy, maknanya Allah bertempat. Lalu mereka menuduh sesiapa yang mengatakan Allah di atas arasy telah menyamakan Allah dengan makhluk dan menjisimkan Allah. Jadi mereka juga yang mendatangkan tafsiran duduk di atas arasy. Jadi kata mereka kalau Allah duduk di atas arasy, maknanya Allah bersentuh dengan arasy. Tidaklah yang bersentuh itu melainkan mempunyai jisim. Bila kita mengatakan Allah duduk di atas arasy, maknanya kita menjisimkan Allah. Jadi ini golongan mujassimah kata mereka. Mereka yang mendatangkan tafsiran yang seperti ini, kemudian mereka kononnya hendak menghindarkan diri daripada menyamakan Allah dengan makhluk, lalu mereka menafikan apa yang Allah isbatkan di dalam Al-Quran. Jadi hati-hati dengan langkah yang seperti ini. Kita hendaklah berpegang teguh dengan apa yang telah pun dinyatakan oleh salafus saleh. Oleh itu orang tersebut dikira sebagai kafir kata mereka. Itu hanyalah bayangan mereka. Bukan apa yang dipegang oleh golongan ahli sunnah. Kepada golongan mengingkari pegangan bahawa Allah berada di atas arasy, kami katakan, buang kalimah berada ya, jangan lupa, potong. Kepada golongan mengingkari pegangan Allah bahawa Allah di atas arasy, potong ataupun tukarkan dengan kalimah tinggi. Allah tinggi di atas arasy. Kami katakan, adakah kamu lebih mengetahui tentang Allah daripada Allah? Kamu lebih tahu tentang Allah sehingga kamu mengingkari apa yang diisbatkan oleh Allah dalam Al-Quran? Dia mengatakan bahawa dia di atas arasy-Nya, dia tinggi di atas arasy-Nya. Atas alasan apa kamu mengubahnya kepada maksud yang lain? Allah kata dia tinggi di atas arasy-Nya, tapi kamu ubah kepada maksud yang lain. Atas alasan apa? Yang boleh mereka katakan hanyalah untuk mensucikan Allah. Untuk tidak kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ini alasan mereka. Jadi sebagaimana yang kita jelaskan banyak kali,
alasan ini tidak kena pada tempatnya kerana apa? Kerana mengisbatkan sifat ini tidak membawa makna menyamakan Allah dengan makhluk. Tak boleh kamu memahaminya bahawa ia membawa makna tamsil, lalu kamu mengubah kepada makna yang lain tanpa ada hujah dan dalil. Yang kedua, sedarkah kamu bahawa yang memerlukan kepada tempat itu adalah makhluk? Mereka sedar yang memerlukan tempat itu makhluk. Allah telah menyatakan bahawa tiada sesuatu pun yang menyamainya. Allah tak perlukan kepada tempat. Allah cipta arash dan juga langit dan bumi dengan kebijaksanaannya, dengan hikmahnya. Bukan Allah berhajat kepada makhluk-makhluk ini. Dia tinggi di atas arashnya sebagaimana yang dia kehendaki. Anda tengok antum tak perbetulkan pun? Dah perbetulkan. Dia tinggi di atas arasnya sebagaimana yang dia kehendaki. Bukanlah dia berhajat kepada aras sebagaimana manusia berhajat kepada tempat. Firman Allah, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Allah kata apa? Dia yang maha pengampun, lagi maha mengasihi. Yang memiliki arasy yang agung, yang melakukan apa yang dia kehendaki. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Bila dia kata dia tinggi di atas arash, maka tak perlulah kita ingkari. Perkara ini disebabkan oleh Allah tentang dirinya. Oleh itu apabila mengatakan Allah tinggi di atas arash, tidaklah membawa erti menetapkan tempat bagi Allah sebagaimana yang dibayangkan oleh kamu, kerana Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Jadi itu cara kita beriman bahawa Allah tinggi di atas arash. Kita tak mengatakan Allah berhajatkan kepada tempat. Kerana kita pun yakin bahawa yang berhajat kepada tempat itu adalah makhluk. Allah Maha Suci daripada memerlukan kepada perkara-perkara yang lain. Senang ataupun susah nak faham seperti ini? Senang saja. Masalahnya sekarang, apabila kamu melakukan tamsil dahulu, kemudian kamu menafikan apa yang diisbatkan oleh Allah. Kalau awal-awal lagi kamu menafikan tamsil, maka selesai masalah. Masalahnya sekarang kamu melakukan tamsil dahulu. Artinya kamu mengatakan bahawa bila kita kata Allah di atas arash, maknanya Allah itu bertempat. Sebab apa? Sebab kamu membayangkan bahawa Allah di atas arash itu seperti manusia di atas kerusi itu. Berhajatkan kepada tempat. Jadi itu yang menjadi punca masalah. Puncanya kerana kamu masukkan tamsil dahulu, kemudian kononnya kerana hendak mensucikan Allah, maka kamu menafikan apa yang diisbatkan di dalam nas. Itu punca kekeliruan. Jadi antum kena faham betul-betul. Kita ahli sunnah awal-awal lagi kita menafikan tamsil. Sebab Allah dah kata laisa kamitslihi syai'un. Maka akidah kita akan sejahtera. Kita isbatkan apa yang Allah isbatkan di dalam Al-Quran tentang dirinya tanpa kita menganggap bahawa ianya sama dengan makhluknya. Kita katakan bahawa sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah.
tak sama dengan makhluk ciptaannya. Selesai masalah. Ya. Yang ketiganya, adakah tidak mencukupi dengan beriman bahawa Allah tinggi di atas arasy-Nya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan makhluk? Tak cukup ke dengan kita beriman dengan cara yang seperti ini? Adakah pegangan seperti ini boleh dituduh sebagai sesat dan pelakunya dikira sebagai kafir? Yang menjadikan mereka menuduh orang yang beriktikad Allah tinggi di atas arasy-Nya adalah kerana apa? Kerana mereka sendiri yang membuat andaian-andaian yang batil, kemudian menuduh kita berpegang dengan pegangan yang seperti itu, lalu mereka mengkafirkan orang yang beriktikad bahawa Allah tinggi di atas arasy. Artinya apa? Mereka sendiri yang membuat andaian bahawa kita menganggap Allah itu bertempat, berhajat kepada arasy, sedangkan kita tidak beriktikad sedemikian. Mereka yang membuat andaian lalu menuduh orang lain sebagai sesat. Mereka yang menuduh bahawa kita menjisimkan Allah, sedangkan kita tidak beriktikad sedemikian. Ini hanyalah apa? Andaian yang mereka kemukakan sendiri untuk menuduh orang yang beriktikad bahawa Allah tinggi di atas arasy sebagai orang yang beriktikad dengan iktikad yang kufur. Sedangkan mereka menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah sebutkan tentang dirinya. Adakah mengisbatkan sifat yang mana Allah isbatkan tentang dirinya boleh menjadikan seseorang itu kafir? Tak mungkin. Allah yang ajarkan kita dalam Al-Quran i'tiqad ini. Nabi yang ajarkan kita tentang i'tiqad ini. Tiba-tiba kamu menuduh orang yang beriktikad dengan i'tiqad yang seperti ini sebagai orang yang sesat, menyimpang, beriktikad dengan i'tiqad yang kufur. Puncanya kerana punca masalahnya adalah pada diri mereka sendiri yang membuat lawazim yang batil, andaian-andaian yang kononnya bila mengatakan begini maksudnya begini, kemudian dia tuduh kita dengan tuduhan yang batil. Yang keempatnya, sedarlah bahawa tuduhan kamu dengan mengatakan beriman Allah tinggi di atas arasy adalah i'tiqad yang kufur, membawa erti Al-Quran mengelirukan pegangan manusia. Al-Quran tidak memberikan keterangan yang jelas tentang akidah yang betul. Ini kerana banyak ayat yang menyatakan Allah tinggi di atas. Allah di atas dan dia tinggi di atas arasy-Nya. Kita dah bacakan sebahagian pada dalil-dalil yang menyatakan Allah di atas. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Allah kata apa? Nabi kata apa? Hendaklah kamu bersifat belas kasihan kepada orang yang berada di bumi ini, artinya penduduk bumi ini, maka dia yang di atas langit akan mengasihani kamu. Jadi siapa yang mengatakan bahawa Allah di atas langit? Nabi yang kata. Banyak sangat dalil-dalil yang mengisbatkan sifat ulu bagi Allah. Allah itu maha tinggi. Tapi lihat, apabila bid'ah itu menguasai diri, manusia payah nak berlepas diri daripadanya, nak tinggalkannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama, bahawa orang ni kalau dah melekat bid'ah dalam diri dia, dia payah nak sedar, payah dah nak bertaubat.
Artinya dia dah menjadi orang yang ta'assub. Kerana dia menganggap bahawa apa? Menganggap bahawa apa yang dia pegang itu adalah benar, bertepatan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Tak mungkin dia merasakan bahawa dirinya salah. Oleh itu payah orang yang seperti ini hendak disedarkan. Oleh itu kita umat Islam kena berhati-hati dengan bid'ah. Bid'ah menyebabkan manusia payah bertaubat daripadanya. Kalau orang buat maksiat mudah lagi sedar. Dia tahu arak tu haram, tapi dia minum juga. Kerana nafsu dia sukakan kepada minuman yang haram ini. Dia tahu zina itu haram, tapi kerana mengikut nafsu dia terjebak ke dalam dosa zina. Dia mengakui benda itu salah, tapi bid'ah payah manusia nak sedar. Kerana apa? Kerana dia menganggap bahawa apa yang dia pegang itu betul. Apatah lagi dakwaan mereka ini berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis. Jadi kita kena berjaga-jaga dengan bid'ah. Bid'ah akan menghalang manusia daripada sedar dan bertaubat daripada kesalahan mereka. Jadi apabila kita mendalami perkataan mereka ini, iaitu beriktikad, berpegang dengan makna yang zahir daripada Al-Quran ini adalah kekufuran, maka kita akan menyedari bahawa dakwaan yang seperti ini batil. Dah disebutkan dahulu banyak kali kebatilan tentang dakwaan yang seperti ini. Al-Quran menunjukkan kepada etika yang mengelirukan, bahkan membawa kepada kekufuran. Ini semua tak boleh diterima oleh akal. Kemudian kata dia, kemudian Nabi membiarkan ayat yang mengelirukan ini dibaca oleh umat baginda tanpa ada penjelasan tentang maksudnya yang sebenar. Boleh kita terima? Dah dakwa mengelirukan, membawa kepada kekufuran, Nabi biarkan tanpa ada penjelasan. Tak mungkin. Sehingga datangnya golongan ahli kalam, barulah manusia faham tentang maksud ayat ini. Sebelum ni umat Islam tak faham, hatta sahabat pun tak faham. Kerana apa? Kerana mereka mendakwa sahabat itu ahlu tafwid, menyerahkan makna ayat sifatnya kepada Allah. Artinya sahabat tak faham apa-apalah. Jadi sahabat bukan ahlu tafwid. Tafwid yang bawa makna menyerahkan makna. Sahabat menyerahkan kaifiah saja kepada Allah. Begitu juga dengan tabi'in atau atba'ut tabi'in. Mereka beriman dengan makna sifat ini dan menyerahkan bentuk sifat ini kepada Allah. Tak bahas tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana Allah di atas, bagaimana Allah tinggi di atas arasy-Nya, bagaimana tangan Allah, bagaimana perkara yang lain yang Allah sebutkan tentang sifatnya, tak dibahaskan. Mereka tak bahaskan perkara ini. Yang mereka pegang adalah mereka beriman dengan makna sifat ini dan menyerahkan kaifiahnya kepada Allah. Siapa yang mendakwa sahabat membaca ayat-ayat sifat ini dan menyerahkan maknanya kepada Allah, yang dipanggil dengan tafwid, golongan yang seperti ini telah pun mentahmah sahabat-sahabat sebagai orang yang jahil tentang maksud Al-Quran. Baca tak faham apa-apa. Boleh kita terima dakwaan yang seperti ini? Tak boleh. Sahabat faham. Yang tak faham itu kamu. Kamu yang tak faham apa yang dia kehendaki daripada sifat ini. Lalu kamu menuduh sahabat tak faham.
tak tahu apa makna sifat ni tadi. Ini dakwaan yang batil. Adakah orang yang berakal akan beranggapan seperti di atas? Sudah tentu tidak. Tak mungkin Al-Quran mengelirukan manusia. Tak mungkin salafus soleh tak faham makna ayat-ayat sifat ini, kemudian ahli kalam yang pandai mentafsirkan makna sifat ini. Tak mungkin. Kalau tafsiran ini betul, saya sahabat dahulu yang akan jelaskan, akan sampaikan. Tabi'in, atba' tabi'in akan sampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh ahli kalam ini. Dakwaan mereka adalah batil. Kalau kamu tidak beranggapan sedemikian, maka kamu tidak akan mengatakan beriman dengan zahir Al-Quran adalah kekufuran. Hendaklah kamu memahami bahawa perkataan ini merupakan tamahan kepada Al-Quran kerana tidak dapat menjelaskan akidah yang betul tentang Allah. Semoga Allah menunjukkan jalan kebenaran buat kita semua. Jadi apa jua sifat Allah, kita beriman sebagaimana dia datang. Allah kata wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabb kamu datang, iaitu bila? Di hari kiamat. Dan malaikat juga datang dalam keadaan berbaris. Mereka ahli kalam, golongan Asy'ariyah, mereka kata tak boleh mengatakan Allah datang. Bila mengatakan Allah datang, artinya Allah bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain. Bila Allah bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, maknanya kita menjisimkan Allah, kata mereka. Tidak bergerak itu melainkan yang berjisim, dakwaan mereka. Jadi ini semua adalah apa? Tanggapan-tanggapan yang batil, yang tak sepatutnya kita gambarkan dalam pemikiran kita. Mereka membayangkannya, menggambarkannya. Lalu mereka menafikan apa yang Allah isbatkan dalam Al-Quran. Dengan hujah hendak mensucikan Allah. Susah ke kita nak faham bahawa Allah datang sebagaimana yang dia kehendaki? Tidak menyerupai datangnya makhluk. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dah cukup, selesai masalah. Yang kamu buat tanggapan, andaian yang berlebihan itu kenapa? Ini berpunca daripada penyakit hendak menghukum nas dengan akal. Bila hendak menghukum nas dengan akal, sebab itulah mereka menjadi orang yang mengubah maksud nas sesuka hati mereka, mengikut keinginan dan hawa nafsu mereka. Ini bukan jalan salafus salih. Beriman sajalah Allah datang di hari kiamat. Selesai masalah. Tak perlu ubah kepada datang itu bukan datangnya Allah. Datang itu adalah datang perintah Allah. Adapun datang itu sebenarnya perkara yang lain. Jadi itu semua adalah batil. Begitu juga dengan Allah turun ke langit dunia, mereka nafikan juga dengan alasan untuk mensucikan Allah. Jadi kita beriman sebagaimana yang Nabi khabarkan. Kaifiah kita tak bincang, tak fikirkan macam mana Allah turun ke langit dunia, tak perlu. Bila kamu fikirkan, bayangkan, ini akan membuka pintu kesesatan. Beriman sajalah sebagaimana yang Nabi khabar. Tak ada sahabat dahulu mengingkari. Bila Nabi kata Allah turun ke langit dunia, mereka ingkari. Mana boleh Rasulullah kata Allah turun? Ini akan menjadikan alam dan Allah bersentuh antara satu sama lain. Ini akan menjadikan Allah itu berjisim kerana bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain. Tak ada pun sahabat kata begitu. Kamu yang telah pun dirosakkan dengan ilmu falsafah barat yang menganggap kononnya akal itulah sumber kebenaran, kamu yang membayangkan perkara yang seperti ini,
lalu kamu mengubah apa yang ada di dalam nas mengikut apa yang kamu fikirkan, apa yang kamu inginkan. Jadi ini adalah jalan yang batil, mencukupi bagi kita golongan yang inginkan kepada kebenaran dengan kita melalui jalan salafus saleh. Tak payah tanya, tak payah bincangkan masalah yang seperti itu. Dengan itu kita akan selamat insya-Allah. Jadi dalam masalah tempat ini perlu kita tinggalkan. Kalau orang sebut kalimah tempat, maka kita katakan kita tak bincang perkataan yang tak ada dalam nas berkaitan dengan sifat Allah. Kerana ini akan membuka pintu kesesatan. Itu caranya. Sebab apa? Sahabat dahulu tak bincang pun masalah tempat, masalah berjisim ke apa. Sahabat tak ada bahas masalah ini. Kamu yang membahaskannya, ini menyebabkan kamu dipesongkan oleh syaitan daripada memahami akidah yang betul. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, iaitu hari Ahad, insyaAllah kita akan masuk kepada masalah yang seterusnya, iaitu dakwaan sebahagian pada manusia bahawa i'tikad yang betul itu adalah Allah wujud tanpa bertempat. Kata mereka Allah mawjudun bila makan. Ini i'tikad yang betul, kata mereka. Jadi masalah ini akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang.